jangan kita jadi pengkhianat kepada janjinya. Ni bab amanah ni, kata kuncinya adalah khianat. Allah bagi amanah, kita khianat. Kita khianat kerana desakan dunia, kena tertipu dengan habuan dunia, kita kembali menjual kembali keyakinan kita, semata-mata goyang dengan keadaan susah kita. Dengan solat pun kita lambat-lambatkan, tu pengkhianat, tuan-tuan. Kenapa ni? Sedangkan janji Allah benar, tapi kita khianat janji itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar mensyukuri akan segala nikmat Allah Ta'ala yang telah dikurniakan kepada kita hari ini. Mungkin sekilas pandang kita macam duk ingat Allah, sekilas pandang lah. Tapi hakikatnya sangat sedikitnya ingat Allah. Itu je. Sebab ingat bukan dengan sebutan. Ingat bukan dengan sebutan. Ingat ni datang dari hati yang mengenal. Kalau sebut, belum tentu dia ingat. Zikir itu maknanya datang dari hati. Zikir, zikrullah, dari hati. Adapun dari hati itu dinyatakan dengan lisan. Dinyatakan dengan lisan, membuktikan hatinya ingat. Tapi kadang-kadang lisan kita ini dusta. Kadang-kadang lisan kita ini tidak selari dengan hati. Sebab tu kalau kita lihat dalam rukun, kalau kita tengok rukun solat, pecahan 3 qauli, fi'li, qalbi. Yang mulanya itu qalbi. Walaupun nampak perbuatan berdiri. Tapi kalau berdiri, kemudian qauli sebut Allahu Akbar, lupa je niat. Tak jadi kira. Ataupun dia niat dah disebut, tetapi tidak melaksanakan syariatnya, tidak dikira juga. Jadi yang di sini, bila kata dari hati, niatnya, menterjemahkan dengan lafaznya. Niatnya itu nak apa? Solat. Kemudian apa? Tengok turutan. Daripada situ kita dah boleh belajar. Niat. Walaupun nampak berdiri betul, perbuatan tu ke belakang. Sebab ramai orang berdiri. Tapi berdiri yang membezakan diri kita solat itu adalah niat dan lafaz. Allahu Akbar. Ramai juga orang sebut lafaz tapi tidak niat. Apa maksud dia? Tidak niat nak solat. Tak jadi, sebut Allahu Akbar. Lebut saja, dia diri dah. Takbir, Allahu Akbar. Boleh jadi? Boleh. Dikira solat? Tidak. Dia diri betul ni macam orang berkawat. Allahu Akbar. Dia walaupun dia tak angkat, ini kan sunat. Yang wajibnya lafaz. Ni kalau pakai emas ni hati-hati. Kan tak dengar. Kan batal. Tidak kira. Kena dengar kurang-kurang telinga kita. Allah. Nampak? Adapun nak dikaitkan tadi, ingat itu bukan bermula dengan lafaz. Zikir tu. Solat tu tanda kita ingat Allah. Dia datang dari hati yang tasdik, yang benar. Setelah kita membenarkan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya senya Allah. Itu mesti datang dari hati, dia tidak boleh cukup dengan lafaz. Tidak cukup. Malah lafaz ini boleh dikategorikan sebagai, kalau dalam perbincangan, munafik. Boleh? Iza hadasa kazaba. Bila dia berkata, dia bohong. Pembohongan yang paling bahaya adalah bohong Allah. Bohong manusia ni, mungkin kita nampak. Tapi bohong Allah ni, kita kadang buat-buat tak nampak. Apa bukti kita bohong? Contoh. Allahu Akbar. Bohong. Sebab apa? Hati dalam hati tak niat buat Allah tu Maha Besar. Sebab kalau hati dia datang, takzim tu datang dari hati, niat bahawa menyatakan Allah Maha Besar. Sudah pasti seluruh perkara yang ada kat muka bumi ni, kita akan ingat Allah. Tapi ada perkara kadang-kadang kita tidak ingat pada Allah. Kita ingat selain Allah tu, maksudnya, kita meletakkan pada kehidupan ni ada sesuatu kekuasaan lain. Ini bab akidah. Contoh dalam bab rezeki. Dalam bab kesihatan. Sekarang ni kita diuji dengan COVID-19.
Isu tak sudah panggil. Sebab apa? Tak jumpa penawar lagi. Isu dia tak sudah dia sebab tak jumpa penawar lah. Penyakit tanpa ubat. Biasanya penyakit tu ada ubat. Setiap penyakit ada penawarnya. Kecuali mati, Nabi kata. Tiba-tiba Allah uji COVID tak ada ubat. Dia cakap apa tuan? Itu yang pening ni nak uruskan. Adakah COVID itu besar atau Allah Maha besar? Walaupun kita hari ini kita lihat COVID itu diuji. Oleh orang beriman itu diuji. Orang beriman dia akan kembalikan setiap ujian itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melaksanakan, sekarang ni baru dah. Sebelum ni trend dah turun dah. Kan dah naik balik. Mulalah keluar status, ya Allah angkatlah musibah. Sebelum tu tak nampak. Sebelum tu adalah PKP, munajat kita, angkatlah ya Allah. Allah dah hilangkan, hilang pula doa tu. Gamaknya doa tu waktu sakit gamak. Waktu sihat tak ada doa tu. Dah naik balik 2 angka, barulah ya Allah angkatlah musibah. Ada lagi tak buat munajat kita ni? Kadang tu kena cek tu. Adakah munajat kita tu sekadar berhajat kerana satu keadaan ataupun kita munajat benar-benar melihat Allah Maha berkuasa. Yang ini sebenarnya mata Allah SWT. Kita nak baik, kita nak perbaiki keadaan tahap keimanan kita. Sebab itu akhirnya hakikatnya qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-hambaku yang ingat aku, syukur tu ada terima kasih ke Allah. Ingat Allah. Bila ingat Allah, mesti kita akan berusaha untuk jadi baik. Mesti. Macam kita lah hari ni orang bagi kita macam-macam. Orang bagi kita macam-macam. Bila kita pegang apa yang orang tu bagi, pasti kita takkan nak khianati orang tu. Dia bagi kita kereta, dia bagi kita rumah, dia bagi kita bayar, dia bagi semua. Asal tengok dia ingat orang tu. Katalah di depan ni semua orang ni bagi. Asal tengok ni ingat orangnya bagi saya. Akan ni ingat semua benda. Mana mungkin kita akan berpaling dengan pemberi. Apatah lagi di saat kadang-kadang pemberi tu panggil. Mai datang saat dah. Boleh tak kita tinggalkan balik apa yang perkara yang diberikan itu. Contoh, Allah bagi kita kerja. Siapa bagi? Allah. Allah yang bagi kita kerja, bukan kita yang dapat kerja. Allah bagi kalau dapat kerja, kalau kita ni dapat kerja, rasa semua orang dapat kerja. Allah bagi ni perbincangan iman. Iman ni perbincangan begitu. Dia tidak boleh nampak satu lapis je. Dia perbincangan iman, dia kena kembali kepada punca kejadian. Sebab tidak ada berlaku suatu perkara itu la tataharaku zarratun biiznillah. Tidak akan bergerak walau sebesar zarah atas muka bumi ini melainkan hanya dengan izin Allah. Jadi kalau kita kait dengan kerja, dapat kerja bukan sebab asal usaha kita cari kerja tu. Itu usaha kita. Tapi puncanya dari Allah. Tu. Bila ingat kerja dari Allah, Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tinggal ke nak kerja lagi? Contoh. Ini bagi yang meniaga lah. Bagi yang bekerja makan gaji ke apa, ada pemimpin, terpaksa akur. Wakuliah amri minkum. Paksa lah, mungkin ada kerja-kerja yang melibatkan teknikal, melibatkan nyawa ke apa ke, tak apalah. Ada je punya musyakah dia. Tapi yang duk nampak benda tu boleh kita ejah tu. Dengan akal kita, dengan fikiran yang waras. Dan mengenal kita tentang Allah. Nampak? Ini yang kita kena fikirkan. Malah tidak cukup dengan fikir, kita zikirkan dari hati. Contoh Allah bagi kita sihat. Siapa yang bagi sihat? Sebelum ni mungkinlah kita ingat sihat kita dengan jogging. Mungkinlah. Sihat kita dengan jaga pemakanan, kesihatan. Sihat ni dengan apa ni? Biasa kita ni kenalah baca-baca sikit lah. Dia punya baca-baca dia. Dia punya macam-macam lah yang boleh disandarkan dengan asbab sihat. Dia lupa sihat tu Allah bagi. Tanpa apa sebab pun kita lahir dia sihat. Tanpa jogging apa pun tak ada apa Allah bagi. Tapi ketika Allah minta ketaatan pada asbab kesihat itu, adakah kita mampu bagi atau tidak? Sebab inilah yang membezakan dengan orang yang Islam, apatah lagi kafir, orang Islam, orang beriman dan orang yang bertakwa. Itu perbezaan dia besar. Orang Islam, dia masuk Islam. Mungkin dengan lafaz syahadah diterima. Tapi tidak cukup dengan itu. Dia kena mendalami iman. Supaya keislaman dia itu terpelihara. Iman tidak cukup sekadar itu. Dia kena memperhalusi keimanan. Sehingga mencapai tahap muttaqin, orang bertakwa. Dan apabila capai tahap takwa ini, masuklah perbincangan
dalam perbincangan dalam bab syarahan kita ni, hakikat kehidupan ni. Dalam kita hakikat kehidupan ni lama, kita tak bersuara 4 bulan dah ni. Malam ni. Imam, dah berapa kali kuliah dah ni? Dah banyak dah tak? Alhamdulillah. Saya turn yang pertama lah malam ni. Baik. Jadi dah masuk pada perbincangan bagaimana dia dalam konteks kehidupan ni. Yang kita syarahkan mukadimah tadi bukan sekadar peringatan biasa-biasa. Biasa kadang-kadang orang nak ingat-ingat. Ingat-ingat ni, mari kita ingat Allah, jangan lupa ya. Ingat Allah ya. Biasanya kita sambil-sambil tu jangan lupa. Itu ingat peringatan. Tetapi kalau kata perbincangan kehidupan bersandarkan kepada hakikat, dia bukan sekadar peringatan lagi, dia adalah suruhan. Ingat belum tentu disuruh. Nanti kan tolong beli mak ni. Dia ingat tak ingat tahulah. Tapi mat, belikan barang ni sekarang. Dia kena nafikan yang lain, dia kena pergi beli. Apa tuntutan tu? Baik, dalam kehidupan, tuntutan yang paling besar itu adalah suruhan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Allah suruh. Bagaimana kita boleh syarahkan kehidupan bersandarkan tadi? Perkara tadi mukadimah kita kata ingat Allah, kita boleh buka balik tafsiran kehidupan. Kita tafsir semula kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Tafsir Al-Quran. Kita boleh tahu tafsir Al-Quran. Tapi adakah kehidupan kita ditafsir menurut Al-Quran pula? Biasa kita tafsir Al-Quran, kita syarah, kita tadabbur, kita tazakur, kita baca pengajian tafsir. Tapi mari kat kehidupan, lupa pula kena tafsir juga ikut kebenaran. Dalam perbincangan kita ni sedang Muhammad Allah SWT, kita dapat panjang lebar. Kita nak syarahkan kehidupan kita ni bersandarkan tafsiran sebenar. Dan carahan kita dah masuk pada fasa kedua, yang ni amanah. Dia bila syarah kehidupan ni, tuan, kalau nak mengikut suruhan Allah, dia mesti ikut Nabi. Hidup kita ni tak ada tentang kita. Dia tentang dia dan kekasihnya. Dia tak ada tentang kita, tak ada tentang saya. Saya tu mesti nisbah kepada apa? Saya, dia tidak boleh, kalau dalam pengajian akidah tu, dia tidak ada qiyamuhu binafsi. Dia tak ada independen. Dia mesti ada sandaran. Saya, hamba Allah. Macam tu. Jadi, perbincangan dia adalah tentang hamba Allah, bukan tentang saya. Ni kadang-kadang ni, cerita buat saya ni. Saya bukan apa. Saya ni, kita dengar apa kata. Banyak no saya ni tu. Patutnya apa cerita hamba Allah tu? Bukan cerita saya tu. Sebab itulah ketika Nabi SAW mendapat wahyu yang pertama itu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh oleh Allah. Bila kehidupan Nabi disuruh oleh Allah bercerita tentang apa? Cuba kata Nabi cerita tentang apa dalam hidup. Ada Nabi cerita tentang kehidupan Nabi? Daripada mulut Nabi, saya ni, ada saya ni. Allah. Itulah yang dikatakan illa wahyu yuha. Setiap apa yang keluar daripada lisan Nabi itu mesti dah daripada wahyu. Sebab tu Nabi tak ada cakap kosong. Tak ada istilah kosong. Walaupun Nabi penuh dengan pengalaman hidup. Pengalaman hidup Nabi banyak. Sebab Nabi sebelum jadi Rasul, itu umur 40 tahun itu, kalau nak ceritalah kesusahan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Umur 12 tahun susah dah. Sebelum tu lagi, Allahu Akbar. Yatim piatu tuan-tuan. Nampak? Perjalanan Nabi itu bukannya kecil-kecil cerita. Kalau nak cerita biografi kesusahan Nabi, tak habis cerita. Tapi Nabi tak pernah ceritakan kesusahan dia. Nampak? Tu. Nabi disuruh oleh Allah apa? Nabi disuruh tentang cerita tentang apa? Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul. Kul, sebut. Dalam surah Al-Ikhlas, kul. Tu fi'il amar tu. Kul huwallahu ahad. Sebut. Tetapi dalam wahyu yang pertama, Allah kata apa? Iqra', bacalah. Dengan nama Tuhanmu. Pada kehidupanmu. Tu kalau disbahkan, kehidupan kita tafsir balik dengan Al-Quran, Allah suruh tengok hidup kita dengan Al-Quran. Bukan dengan pengalaman kita. Tak ada. Hidup tengok dengan Al-Quran. Apa Al-Quran cerita? Ada tak kaitan? Kalau tak ada kaitan, tinggalkan. Sebab itulah berlakunya peperangan demi peperangan. Sebab agama nenek moyang ni, pahaman-pahaman yang tak ada kena mengena dengan Al-Quran, kena dihancurkan. Berperang lah. Marahlah mereka. Tiba-tiba Nabi SAW nak cerita tentang Allah. Yang mana sebelum ini perkataan kalimah Allah tu asing. Malah tak pernah dengar.
Dulu kita puji mungkin si fulanah itu kaya, fulanah itu kuat. Oh fulanah ini ada kuasa, ini fulanah itu. Tiba Nabi SAW, la kaya itu Allah. Kan? Dulu kita cerita juga tentang orang. Tapi bila datang kalimah Allah, fasada jasada, binasalah jasad. Ini yang payah nak buat. Dan ini dirakamkan dalam surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 3. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nabi SAW itu mendapat satu tugasan yang cukup berat. Apabila dapat wahyu yang pertama tadi, Iqra, itu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan segala kejadian. Tidak cukup dengan itu, arahannya adalah kum fa'anzir. Selepas itu, surah Mudassir. Kum, bangunlah. Keluarlah bagi peringatan. Allah suruh Nabi SAW berdakwah. Da'a ilallah. Mengajak kepada Allah. Dan kalau benar kita ni umat Nabi SAW, kita mesti mewarisi kerja Nabi itu. Hidup kita bukan atas sebab ustaz ke, siapa ke dia. Hidup kita ni mesti bila orang tengok kita, mengajak pada Allah. Wah, tu misi kita tu. Mengajak ni maknanya, kita mesti cari jalan supaya dalam hidup kita ni orang tengok, dan ataupun kita sendiri tengok, mesti kena kaitkan Allah. Sebab everything is Allah. Segala-galanya tentang Allah, tentang dia. Ingat hidup je sebenarnya ingat Allah dah. Sebab tu Allah kata, macam mana kamu boleh kufur dengan aku? Surah Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat? Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati sebelum ni? Nampak? Sebab tu apabila kita berpaling daripada suruhan Allah, apabila Allah suruh hidup ini mentaati ibadah. Ibadah ni maknanya membesarkan Allah, sembah hanya Allah, cerita tentang Allah, everything is Allah, Allah dulu, Allah kini, Allah selama-lamanya. Kita ini hanya perantara. Tak ada tentang kita. Tetapi inilah ujian yang cukup besar. Apabila kita meletakkan perbahasan tentang diri, mengatasi perbahasan tentang Allah. Sebab tu kadang-kadang orang jadi bosan. Kita sendiri kadang jadi bosan. Sebab kita duk banyak cerita tentang diri punya. Siapa yang bercerita tentang Allah, wallahi dia tidak akan bosan. Tidak akan pernah berjumpa tentang kebosanan kalau dia berjumpa dengan Allah SWT. Sebab Allah bizikrillah. Kita tumainul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati akan dendang. Mana kalau kehidupan itu berhadapan, ataupun kehidupan itu sampai ke titik kebosanan, mana dia jauh dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW ketika membawa kehidupan ini bersandarkan suruhan Allah. Kita pula ikut Nabi. Bila ikut Nabi SAW, ikut apa? Ikut 4 sifat wajib bagi Nabi. Sebab tu perbahasan dia, itu kalau sifat wajib bagi Nabi SAW itu, siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq, benarkan. Hidup ni, membenarkan. Itu Nabi SAW itu membawa risalah kebenaran. Apa yang berlaku hari ini tuan-tuan, mesti berpijak ataupun berpaksikan kepada kebenaran. Contoh, Allah uji kita dengan susah. Ini semua dalam kehidupan. Dia panggil masalah-masalah kehidupan. Kalau masalah-masalah furuk ataupun masalah fikih, masalah ilmu salah. Dia panggil masalah-masalah yang melibatkan fikih. Itu jawapannya dengan fikih. Contoh masalah macam mana ustaz nak laksanakan kaifiat begini, solat begini, jawapannya mesti dengan kaedah fikihnya. Tapi kalau masalah yang melibatkan tentang contoh kesusahan, susah senang, melibatkan dengan keyakinan, melibatkan dengan keraguan, melibatkan dengan rezeki, melibatkan dengan perkara-perkara pendek cerita tentang masa depan kita. Contoh kita sekarang ni, kita duduk, kita menong apa nak jadi akan datang. Bila sebut saja apa nak jadi akan datang, mau tidak mau, itu mesti dikaitkan dengan kebenaran. Apa nasib anak kita nanti, apa nasib cucu kita nanti, apa nasib ke depan saja, cerita buat iman dah. Sebab gaib, tak nampak. Nampak? Itu kaedah dia. Jadi maknanya, bila sebut ke depan, itu mesti dengan kebenaran. Dia tak ada. Ke depan apa ada? Ini kalau tak ada duit ni payah ni. Batil. Batil ni kalau kita tak buat ubat ni dari sekarang, kita tak jaga kesihatan, sakit akan datang payah ni. Allah bagi penyakit yang tak ada ubat sekarang. Mana jawab tuan? Allah bagi masalah ekonomi yang tak ada punca kadang-kadang. Tadi sepanjang perjalanan tadi, sempatlah tengok cerita ceramah tentang orang kaji tentang akhir zaman.
antara negara-negara Timur Tengah yang dulunya padang pasir, padang jarak, padang terkukur tuan-tuan. Sekarang ni aset mereka mengatasi negara-negara lain. Sebagai contoh, tengok dia cerita tentang Kuwait, Abu Dhabi, Dubai. Tuan-tuan tengok di Dubai tu ada Burj Al Khalifa. Ada mesin masuk dekat keluar jongkong emas. Mesin kita ni, mesin ni tukar duit shilling. Tukar, kalau I-10 dia mesin keluar emas. Bayangkan. Kalau kata dia terfikir tuan nak jadi begitu. Katalah nak kena daripada padang pasir. Terfikir. Kalau memang dia tak terfikir, dia pun akan dapat kemewahan setara itu. Kita ni jenuh fikir ni tak dapat-dapat ni. Jenuh fikir kita kena senang. Dia pendek cerita contoh orang yang dah susah, yang tak tahu punca ni, dia tak fikir lah. Setakat ni je lah Ustaz, nak ada pun setakat tu je lah. Dalam setakat tu, Jazirah Arabiah tu, bertukar jadi, dia panggil apa? Syurga dunia. Kita ni duk planning tak jadi-jadi. Jadi maknanya di sini, apabila disebut masa depan, tak ada siapa tahu apa nasib kita. Tak ada siapa tahu. Apatah lagi masa depan bagi orang beriman itu mestilah dikaitkan dengan akhirat. Itulah yang sebenar. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Baik. Jadi maknanya perbincangan ni juzuknya itu kalau dipecah pada suruhan Allah, Allah suruh hidup kita tengok yang benar. Khalas, titik. Tuan, ini benda ni, perkara ini kalau kita nak dikaitkan dengan keadaan zaman sekarang, mau tidak mau kita sebagai pemimpin keluarga, mau tidak mau kita kena pastikan isteri kita, kalau ada lebih lah, isteri, anak-anak dan seluruhnya di minda mereka, di hati mereka, kena pastikan mereka ini cari kebenaran kan atau kebenaran. Nak kena pasti akhir zaman ni tuan-tuan. Sebab ini patut suruhan kehidupan, suruhan hidup ni. Bila kata suruhan dalam kehidupan ini, kalau sebut suruhan agama, kita jangan faham. Suruhan agama ni, ialah kita agama ni, kita kenal Allah lah. Awaludin ma'rifatullah. Yang dalam perbahasan sidik ni. Kita dah bincang dah ni, bab ni. Saya buat murajaah. Ialah 4 bulan kan. Sehari pun boleh lupa 4 bulan. Tak tahu, ruyuk terus. Saya lah. Ini saya ulang balik ni. Jadi maknanya, kita hari ini, bila kata suruhan agama, kita faham. Awaludin ma'rifatullah, kata ulama. Dalam permulaan agama itu belajar tentang akidah tauhid. Khalas, semua kita faham. Tapi dalam kehidupan kita nak belajar tentang apa? Hidup kita ni. Apa yang kita kena sediakan dalam kehidupan? Kalau dalam agama kita faham dah ni. Dalam kehidupan duit dulu. Punggah habis. Habis terbalik-balik. Lepas tu dalam agama tu bermula dengan Allah dulu. Kerana kehidupan Allah juga. Sebab kehidupan milik Allah. Agama dah tentu milik Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pemilik agama bagi Islam itu Allah. Allah sendiri yang jaga Islam ini. Bukan kita. Harap kita tuan Allah. Kadang-kadang terlepas kita. Tak larat kita. Allah jaga. Tapi mari dalam kehidupan itu mesti dibangunkan kebenaran. Jadi hidup itu Allah suruh. Apa? Kebenaran. Cakapkan anak kita. Apa yang kita sampaikan, mungkin buat usrah dalam keadaan sekarang. Apa yang benar dalam hidup kamu ni nak ambil abah nak tanya sikit. Yang benar. Apa soalan lain macam ni bah? Dah ngaji, praktis lah. Berbeza tuan-tuan. Tak ada kamu pandai-pandai je. Ayah mungkin dah tak larat kamu pandai-pandai lah. Tak ada pandai-pandai lah. Kita kena pastikan dia pandai. Kalau tidak nanti dia mana-mandai. Kamu pandai-pandai lah. Kalau pandai-pandai tuan-tuan. Jangan zaman sekarang ni macam-macam pesen ni. Kat handphone ni. Kita kena pastikan dia pandai. Pandai dengan keadaan dia mesti dia faham bahawa hidup ini apa yang utama. Kebenaran. Kamu tahu tak kebenaran tu apa? Tak tahu bah. Apa enggak? Macam mana kita tak tahu kebenaran tiba-tiba nak hidup tuan? Sebab kata Nabi SAW daripada hadis Muslim. Sahih. Alaikum bis-sidik. Hendaklah kamu berkata benar. Alaikum bis-sidik. Fa inna sidik yahdi ilal bir. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata benar. Sekiranya kamu tidak mampu berkata benar, maka takkan jumpa kepada kebaikan seterusnya. Sebab, kata Nabi, alaikum bisidik fa inna sidik. Sesungguhnya kebenaran. Yahdi ilal bir.
akan membawa kepada kebaikan. Contoh begini tuan-tuan. Anak kita ni mungkin dia tahu tentang kehidupan yang perlukan kebendaan. Tapi dia tak tahu tentang kebaikan. Ni kamu beli rumah, kamu kereta ni, apa kebaikannya? Apa kebaikan kamu ada duit banyak-banyak ni? Nak ingat orang tahu ke tuan-tuan? Bila ayah minta sikit, pening terus dia. Dah kamu duit banyak-banyak, abah nak minta lah 20%. Tumbang terus. Oh payahlah abah 20%, nanti kan hidup saya akan datang. Anak saya lagi ni kan, abah minta-minta saya. Nampak? Try tengok tuan-tuan. Tengok tengok, ginilah. Abah pun tak larat dah. Apa kata kamu susah-susah untuk abah pula? Saya pun susah. Nampak? Kita dulu waktu kita membesarkan anak-anak kita, lalu saya cakap. Sebagai seorang ayah, saya pun ayah. Kita buat persiapan untuk anak kita tu. Kita biar dia, kita buat dia pengajian, pembelajaran. Malah kita buat simpanan untuk dia. Kita simpan duit untuk dia tu. Kurang-kurang, ada yang kadang-kadang tu hebat saya jumpa. 10%, kurang-kurang dia sediakan 10% untuk anak dia beli rumah. Subhanallah, hebat tu. Yalah anak kita ni payah. Kadang-kadang dia baru kerja berapalah sangat gaji dia tu. Nak buat loan pun tak lepas. Kita tolonglah dia. Lepas-lepas tu kamu pandai-pandai lah bayar bulan-bulan. Nampak? Kita sebagai bapak ni, kita berusaha untuk adakan sesuatu untuk anak. Kita test anak pula. Apa kata kamu buat untuk abah pula? Kamu buat satu simpanan untuk abah pula. Deposit untuk abah. Untuk beli rumah. Abah nak rumah apa lagi? Saya silap tanya macam tu. Pening kita jawab. Abah nak rumah apa lagi? Abah perlu tak banyak lah, dan 50,000 boleh. Kamu buat loan untuk abah 50,000. Geram anak tu dengar silap-silapnya kalau tak ngaji kebenaran ni. Untuk apa abah kata? Ya, abah nak rumah. Kita saja. Rumah apa? Rumah kat syurga 50,000 ni abah nak sedekah kat masjid. Tapi kau bayar bulan-bulan niatkan untuk apa? Habis cerita. Pening dia. Oh, tak terfikir kebaikan macam ni. Tak terfikir tuan kebaikan. Sebab kalau dia tak jumpa kebenaran. Tu nak pergi Mekah. Sekarang ni mudah-mudahan Allah angkatlah balik musibah ni, Mekah kita boleh pergi balik. Kat Mekah tuan kalau pergi. Nak cakap macam mana? Sekecil-kecil kebaikan kita boleh nampak. Kalau nampak. Contoh, ada orang tu duduk pegang tisu. Pasal tuan, tawaf. Ada orang pegang tisu, lalu dia ambil tisu satu lai. Satu lai. Dalam kantong ni banyak tisu. Kita nampak tisu tu pas kat hidung kita je. Kita lupa tisu tu boleh beratus ribu orang boleh dapat manfaat lap peluh. Berapa ramai orang bawa tisu tu tawaf. Dia bawa duduk congok tengah-tengah tu. Pegang kotak tisu. Kita nampak apa? Alah dia pegang kotak tisu. Tapi dia nampak satu tisu. Satu pahala. Satu pahala. Habis tisu, dia keluar tisu lagi. Nampak? Dengan tisu je boleh buat kebaikan. Kalau sekiranya dia nampak kebaikan. Kalau orang nampak kebaikan, sampah depan mata. Dia nampak sampah, dia tak nampak pahala. Kalau katalah kebaikan itu nampak, pasti bersih lah. An-nazafatu minal iman. Kenapa terhalang kita dalam kebaikan? Apatah lagi yang melibatkan harta, tuan. Dia nampak harta tu kebaikannya ada. Yalah bila ada apa-apa yang senang, persiapan masa depan. Depan mana yang kamu siapkan tu? Yalah depan nanti. Depan mana? Kita tanya anak kita balik. Apa-apa jadi, ke kamu pergi dulu? Anak pergi dulu pada bapak. Macam? Ada kes. Kat karya saya. Bapak yang sakit. Bypass 2 kali. Anak yang pergi. Bapak sihat. Jadi masa depan kamu ni benar atau tidak? Kita kena pastikan. Sebab dalam suruhan kehidupan, yang disuruh itu adalah yang benar. Yang batil tinggalkan. Sejauh mana kita nak tinggalkan kebatilan bergantung kepada sekuat mana kita nak kejar atau nak bina kebenaran. Kata benar, kata jujur. Ini suruhan kehidupan. Malah dalam suruhan kehidupan, yang palsu-palsunya cicat rompak, jangan kena saman tuan-tuan, jangan main-main. Jual barang tiruan kena saman. Beli barang tiruan kena saman. Cuma tak kena je, itu je. Malah dalam kehidupan, yang palsu-palsu itu satu kesalahan. Beli komputer, beli perisian, belinya pirate, crack tu kan. Download. Kalau kena tangkap tu saman. Beli barang tu triple A lah, triple AA plus lah tuan. Kalau tak kena, kalau kena ambush, kena saman. Jadi maknanya kalau secara logik pun,
Suruhan kehidupan secara logik pun kebenaran itu satu suruhan, dapatkannya original. Spare part kereta kita, try tukar. Berani tukarnya, beli kereta mahal-mahal, contohlah. Pengsti saya tak boleh, saya kena pergi pusat servis yang bertauliah. Kenapa? Takutlah duk tukar-tukar barang tiruan. Takut pula kita, tapi dalam kehidupan kita. Adakah sedetail itu kita nak pastikan kita duduk dalam kebenaran? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, dia bila kita timbulkan persoalan ni, sekurang-kurangnya kita dah mula letakkan harapan, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Kalau kita buat tahu kata, tak apalah, nyapa aku dah solat jadilah tu. Solat tuan-tuan, iblis solat. Iblis solat. Tak tidur dah. Kita tidur, iblis tak tidur. Kalau katalah kita tak niat untuk kebenaran, silap-silap dalam syariat kita sesat. Berapa ramai yang dalam syariat sesat? Banyak ajaran sesat ada. Pergi tuan-tuan panjat dekat Jais tu, pergi kat Pejak Mufti, minta ajaran sesat. Tengok keluar, ratus-ratus keluar. Malah kalau dalam perbahasan tasawuf, niat tidak sampai kepada Allah pun sesat. Allahu Akbar. Ar-riya. Riya. Sesat. Entah riya tu sesat lah tu. Syirik. Bayangkan, maknanya perbincangan benar bukan perbincangan main-main, tuan-tuan. Dan bukti orang yang berada dalam kebenaran, Allah sabit aqdamakum. Allah akan tetapkan hati dia. Allah akan kuatkan hati dia. Kesan dari dalam hidup ni apabila kita letakkan kebenaran itu sebagai kita punya main kita. Suruhan dalam hidup ni, aku cek kebenaran. Aku nak pastikan yang benar-benar semuanya. Etikad aku benar, penggunaan harta ni benar, penggunaan semua benar. Maka Allah akan buat hati kita tetap. Semangat tidak jatuh, tuan-tuan. Orang yang berada dalam kebenaran, Allah tetapkan hati dia. Ini janji Allah. Dan doa Nabi kan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini wa ala ta'atik. Hati ni bolak-balik. Dia akan diam, tuan-tuan, bila dua ni ada dalam hidup kita. Din wa ala ta'ati. Ini jalan yang benar. Selain daripada agama, selain daripada ketaatan, semua palsu. Kita bawa agama Islam. Benar. Alhamdulillah. Kita dalam kebenaran. Syukur Alhamdulillah. Kemudian adakah kita jadi umat Islam yang taat? Itu kena soal balik lah. Apa ketaatan umat Islam yang pertama? Islam. Dari segi solat. Dari segi aurat. Dua benda Islam. Kalau kita bab Islam, tengoknya nampaklah yang zuhir. Dia telitilah bab solat. Alhamdulillah. Bagus. Lagi? Aurat. Bagus. Kemudian, apa lagi yang benar? Keimanan dia. Masuk dalam keimanan pula. Dah solat, dah jaga aurat. Sebab apa kamu solat ini? Sebab saya nak terima kasih dengan Allah. Sebab Allah hidupkan saya. Luar biasa kamu punya kefahaman ni. Bukan sebab kamu susah. Tidak, Ustaz. Bukan sebab kamu senang. Lagi jauh sekali tidak. Sebab apa? Sebab saya hamba Allah. Allah. Kalau anak kita cakap gitu, sujud syukur, tuan. Sujud syukur. Sebab harta tu. Sebab anak yang benar hidupnya, dia akan doa kita. Anak ni, anaknya soleh ni doa. Doa pula, ya Allah masukkanlah mak ayahku dalam syurga-Mu tanpa hisap. Tanpa hisap terus. Itu anak, peranan dia mendoakan mak ayah dia. Itu peranan anak. Amalan ni ada khilaf lah. Bila dia dah balik, amalan dia pahala dia lah. Kita waktu kita mendidik, kalau sebelum balik itu kita didik dia, asbab didikan kita tu dia dapat kesan kebaikan, dapatlah mengalir kita. Pahala. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Khalas bab tu. Maknanya suruhan kehidupan itu kebenaran. Cabangnya banyak. Luas. Sehinggakan kebenaran ini kalau tidak dibincangkan dengan teliti, seakan-akan kita anggap kebenaran ini tiada. Kita tak tahu kebenaran. Macam tadilah. Apa yang benar kita tak tahu. Apabila kita bahaskan balik, kebenaran itu mesti berkait balik dengan Allah. Dengan iman. Suruhan. Clear. Allah suruh buat apa? Kerja dunia, kerja akhirat. Kerja akhirat. Dunia ambil yang perlu. Benar atau tidak? Benar. Ada Allah suruh kerja dua-dua? Tak ada. Allah tak suruh kerja dua-dua. Nabi tak suruh kerja dua-dua. Nabi suruh kerja akhirat.
Allah suruh kejar akhirat. Bukti surah Qasas ayat 77. Ni tafsir kehidupan berdasarkan tafsir Al-Quran. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah kamu akan kenikmatan segala habuan ganjaran negeri akhirat. Allah nak bagi kita real nampak tu. Allah sebut negeri tuan. Maksudnya existing, wujud. Macam kita lah. Bila PKP baru ni kita mula PKPB. Kemudian kita rentas negeri dalam PKPP ke PKPB? B tak? Bersyarat kan? P kan? P. Rentas negeri pun, wah seronok dah. Negeri. Sebenarnya merentas negeri yang paling seronok apabila kita merentas ke negeri akhirat. Itu paling seronok tuan. Sebab kita kembali ke tempat asal usul kita. Nak balik. Dah tak nak balik-balik sinilah kat dunia ni. Dunia ni banyak benda halangan dia. Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Inilah penjara kata Nabi SAW. Dunia penjara bagi orang mukmin. Bukan sebab boleh. Dunia ni ada restriction. Tapi kita tak sabar. Tak sabar nak balik negeri akhirat. Tapi pastikan balik dengan yang benar. Sebab dengan kebenaran, fa'ina sidik yahdi ilal bir. Dengan benar baru berjumpa kebaikan. Allah suruh kejar negeri akhirat. Allah suruh tidak, ada dalil tidak? Ada. Surah Qasas 77. Habis dunia ni Ustaz, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bahagian kamu di dunia. Maksudnya hampir lupa. Hampir lupa. Sedekah ni tuan-tuan hampir rapat nak habis sedekah. Nanti dulu. Rumah nak bayar, kereta nak bayar, makan, minum, pakaian. Okey. Reserve. Kalau tidak, kita buat style Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dah sedekah semua, jumpa imam. Mam, saya sedekah semua harta saya. Apa yang ada? Allah dan Rasul. Hei, hebat kamu. Allah dan Rasul kamu. Tapi kalau larat, silakan. Tak ada halangan. Tapi kalau mudarat, jangan buat. Buat sekadar yang sepatutnya. Itu datangnya surah Qasas 77 tu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi adakah satu kesalahan? Tidak. Kalau dia datang betul-betul lah. Ni kamu sedekah semua harta kenapa ni? Nak bayar apa Ustaz? Rumah habis bayar. Kita habis bayar. Tak ada nak bayar lagi. Ni semua harta. Yelah semua untuk ni. Sebab saya bulan-bulan saya ada passive income. Oh steady. Simpanan. Buat apa simpanan kalau mengalir duit saya? Lambat. Nak simpan buat apa kalau mengalir duit? Tuan-tuan duduk tepi sungai nak buat tangki air. Tuan. Duduk tepi sungai nak buat tangki air. Gila orang kata buat tangki air tepi sungai. Orang buat pam terus sedut. Pam terus. Tahu dah tangki dia tu sungai. Tak perlu buat tangki air. Kalau dah rezeki mengalir, kena buat simpanan ke? Dia ada kaedah ni tuan. Ni kaedah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ni semua sahabat ikut. Mereka buat aliran rezeki. Kita buat simpanan rezeki. Simpanlah takut habis ni. Simpan lah. Tengok sejauh mana dia boleh simpan. Tapi kalau daripada sekarang fikir aliran rezeki tuan-tuan, Allah akan bagi. Settle semua Allah akan bagi ilham. Rezeki mengalir. Dia punya income, bayangkan. Contoh bagi yang bisnes. Saya bagi contoh gambaran mudah tuan-tuan. Allah kalau nak pilih seseorang ini bermanfaat kat atas muka bumi ini, dia diperlukan oleh masyarakat. Bayangkan satu perniagaan yang diperlukan oleh masyarakat umum. Agak-agak tutup, tidak tutup kedai dia tu. Takkan tutup tuan, sebab diperlukan. Bila menjadi asas, keperluan asas, kenalah pula ada harga shilling lah, ada kawalan lah. Mana barang takkan kering lah. Bayangkan kita involve dalam perniagaan itu. Contoh. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Dah habis dah ni. PKP. Kena habis awal. Okay, baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maknanya bayangkan kalau kita meniaga air lah. Mengenai air tak habis-habis tuan. Macam itulah ibaratnya. Jadi maksudnya dia buat satu simpanan yang lebih kekal akhirat. Baik. Jadi maknanya bila kata kita nak bawa pada perbincangan yang seterusnya, yakni bila dah benar kemudian amanah. Saya simpulkan perbincangan kita pada malam ni, penutupnya adalah janganlah kita mengkhianati kembali kebenaran tadi. Atau janganlah jadi pengkhianat. Patutnya kita kena pertahankan kebenaran. Kita kena agungkan akhirat. Kita kena agung walaupun kita susah. Tapi kita khianati balik. Yelah akhirat juga. Kalau tak ada duit payah juga nak sedekah. Dia downgrade balik akhirat tu. Lala sekali
kita akan upgrade, kita akan nampakkan dunia yang berkuasa untuk menentukan akhirat. Sekali Allah buat, yalah, ramai orang guna kontak macam ni, sikit. Orang kata cakap gini, cakap apa? Nak pergi haji ni, kita kena ada duit boleh pergi haji. Betul tak? Betul tak, tuan? Standard semua cakap itu. Sebab apa kumpul duit? Yang mana orang tengah nak semangat-semangat ni? Nak pergi haji. Okay, sekarang ni, berapa duit nak pakai nak pergi haji? Sekarang ni. Tak laku, tuan. Tak laku. Duit tak ada. Allah kata, no. Aku bagi perkara yang tak ada boleh. Duit pun tak boleh nak settlekan masalah ni. Ni. Jadi dah terbukti pergi haji bukan semata-mata duit. Tetapi panggilan Allah. Jemputan. Kalau orang tu tak ada duit, memanglah syariat ada duit. Ni ada cerita pengalaman cerita kan. Saya sebelum PKP tu Allah hantar tanpa duit pergi tuan. Duduk 5 star. Saya kena jadi, Allah takdirkan saya kena jadi mutawif VIP. Saya tak tahu pula saya mutawif untuk anak dia je. Anak dia first time ke Mekah punya. Lalu sekali dengan bilik-bilik saya dia duduk sekali. Dia dapat 5 bintang, saya dapat 5 bintang. Obrol. Duduk Dar At-Tauhid. Turun-turun tu kaki saya sebelah masuk tanah Masjid Haram. Turun sama tanah tu. Satu malam 3,000 tuan. Pergi tak ada. Saya pun tak tahu waktu tu agensi tu kata, Ustaz nak pergi tak? Ini semua ditanggung beres ni. Saya ingatkan ya kita jadi mutawif lah. Tak, fasiliti sama macam dia. Sama duduk bilik dengan anak dia, pastikan pakai ihram macam ni gini-gini anak dia tu. Cucu dia bukan anak dia, cucu dia. Saya tanya berapa package ni? Dia lebih kurang Ustaz 18,000. Pergi umrah 18,000 tuan. Waktu tu dia kata, Ustaz ni, tak di KP Ustaz, standby Ramadan ya, katanya. Tahu tuan dia bayar untuk Ramadan 100,000. Orang dah tahu lah apa kerja dia. Adalah saya tahu, dapat tahu tu kerja dia. Tapi nak cerita, Allah buktikan pergi tanpa duit. Saya dah melalui pengalaman tu. Baru ni, bulan 12 baru ni. Di situlah saya nampak Allah. Dalam pergi, simpan lagi kad tu. Kita duduk pula. Lepas tu kita duduk belakang flight tu. Dapat duduk first class, business class. Allah tunjukkan. Sebab kita buat perkara ni, Allah nak tunjukkan. Adakah semua ibadat pakai duit? Tak. Walaupun wak imam memang syariat perlu duit. Ketika Allah nak dia datang, Allah akan datangkan cara macam mana. Dia ni mesti ada duit. Macam mana cara lah tuan. Tu kekuasaan Allah lah. Jadi itulah pendek kata kesimpulan kita. Jangan kita jadi pengkhianat kepada janjinya. Ni amanah ni. Kata kunci ni adalah khianat. Allah bagi amanah, kita khianat. Kita khianat kerana desakan dunia. Kena tertipu dengan habuan dunia. Kita kembali menjual kembali keyakinan kita. Semata-mata goyang dengan keadaan susah kita. Dengan solat pun kita lambat-lambatkan. Itu pengkhianat tuan-tuan. Kenapa ni? Sedangkan janji Allah benar. Tapi kita khianat janji itu. Jadi hati-hatilah. Mudah-mudahan tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan apa yang berlaku ni insya-Allah Allah pilih kita untuk berada dalam jalan kebenaran. Allah tetapkan keimanan kita di saat sekarang ni sangat kritikal tuan-tuan. Yang diperlukan adalah kemuncak keimanan kita sebab dah sampai masa ni ujian iman yang sangat dahsyat sekarang. Siang dia Islam, malam dia kafir kata Nabi. Malam dia Islam, siang dia kafir. Allah Akbar. Ini ujian iman. Cari cara nak selamatnya, kita kena bawa kembali perbincangan kepada sebut je. Allah akan bantu insya-Allah. Kemudian kita pertahankan kebenaran, jangan sampai kita menjadi pengkhianat kepada keyakinan kita balik. Jadi cukup setakat tu. Mohon maaf di atas segala tutur kata atau kurang bicara dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Jadi cukup setakat itu. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul. Subhanakallah wa